Maka jika datang nak berok, jika mari berasa nak berok, gitu. Maka jika datang, yakni maka jika berasa nak berok dalam perut kita tu, mari berasa senok perut, nak berok. Bila mari rasa nak berok tu, datang nak berok tu bila? Tengah sembahyang fardu. Dalam hal keadaan kita duduk sembahyang fardu, sembahyang zuhur kah, sembahyang asar kah, maghrib, isyak kah, tak kira. Hanya mari duduk tengah-tengah sembahyang tu, lepas daripada Allahu Akbar, tu panggil tengah sembahyang dah tu. Sebelum Allahu Akbar tak sembahyang lagi. Tengah sembahyang nyo mari. Dalam keadaan kita duduk sembahyang tu nyo mari dalam tu sakit perut. Jawab jika. Bila rasa begitu, jawab jika nyo tiada harus memutus sembahyang haram kita nak mutuh dia. Mutuh mana? Sembahyang fardu tak lilah. Haram kita nak memutuskan. Haram kita nak berhenti. Haram kita nak berhenti daripada sembahyang fardu yang mana kita telah laksanakan. Kalau kita tengah duduk sembahyang ni, nak mutuh dia haram. Tu haram. Bahkan jika jadi mudarat dengan sebabnya bahkan ni dia panggil idrak ibtal. Idrak ibtal ni dengan maknanya nak membatalkan perkataan sebelum ni. Sebelum ni maknanya sebelum daripada kata bahkan ni, perkataan bahkan ni sebelum idrak ni sebelum ni dia kata haram mutuh. Sembahyang fardu ni haram kalau kita mutus, kira mari berasa nak berak bila tengah-tengah sembahyang haram. Bahkan nak membatalkan perkataan haram. Bahkan jika jadi mudarat dengan sebab menahan berak dan kencing ini, jika jadi mudarat, kalau mari binasa dengan sebab kita tahan dia, jawab maka harus memutuskan fardu. Maka harus ketika tu kita nak membatalkan fardu tadi. Nak membatalkan sembahyang fardu hok berada di tengah-tengah tu. Harus kita nak memutuh dia. Tadi kata haram. Kata haram tu jika tilik selapih dengan tidak ada sebab apa-apa, haramlah nak mutuh tu, tak boleh. Tak boleh kita nak mutuh, melainkan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat tak apa kita nak mutuh. Dengan tidak maknanya nak mutuh dia tu harus. Kalau sembahyang sunat tapi makruh. Adapun sembahyang fardu tu haram. Tapi kadang-kadangnya jadi maknanya harus jika jadi mudarat. Jika dengan sebab kita tahan daripada berak kecil ni jadi mudarat, maka kita harus kita mutuh. Apa makna harus? Tidak haram. Lawan haram tadi tu, tak berdosa. Bahkan terkadang ni idrak intiqal pula. Tadi dia kata harus mutuh kalau jadi mudarat. Ni idrak intiqal. Tadi idrak ibtal, nak membatal. Idrak intiqal ni nak menaikkan, nak enjok naik. Kalau harus naik lagi apa dia? Jadi maknanya atas hukum daripada harus, sunat ataupun wajib. Tu atas daripada hukum harus tu. Tu dia panggil idrak intiqal dia panggil. Bahkan tadi kata harus mutuh dia, sekiranya maknanya jadi mudarat dengan sebab kita tahan dia. Bahkan terkadang tu wajib memutus sembahyang fardu tadi. Terkadang tu boleh bawa kepada wajib. Bila? Jika bawa mudarat lah. Jika bawa mudarat yang tersangat, sehingga kalau kita tu boleh bawa pada buasi ke. Kalau kita tu maknanya boleh bawa pada jadi batu karang ke. Tu wajib kita mutuh tu. Wajib kita mutuh, tak mutuh dosa hukum syaraknya. Kerana apa? Kerana nak jaga diri kita tadi. Nak jaga maknanya nyawa kita tadi tu. Tu setengah daripada kuliah tu. Yang wajib kita jaga.
ini bertolak-tolak hadas. Bermula ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur. Dibilangkan uzur dengan maknanya harus kita mutuh tu. Kata bertolak-tolak hadas ni boleh kita mutuh dia sekiranya luas waktu lagi. Tu uzur situ dengan makna boleh kita mutuh dia. Tu uzur situ makna begitu tu. Bukan uzur jamaah tu. Gitu rasanya kita kata uzur jamaah. Jadi pening, jadi peling. Ini bertolak-tolak hadah ni. Nak tolak hadah nu mana? Tadi lah. Nak kecing, nak berok tadi nu. Ini bertolak-tolak hadah ni dibilangkan uzur, yakni dibilangkan uzur dengan maknanya harus kita mutuh tu sekiranya luah waktu lagi. Sekiranya ada waktu lagi, waktu sembahyang tu, baru boleh kita nak mutuh dia. Baru harus kata kita nak mutuh sebab kita duduk tahan maknanya kecing dan berak ni. Kalau waktu tu luah. Maka jika picik waktu, kalau waktu tu sempit, picik sempit. Maka jika sempit waktu, waktu tu hampir nak habis dah. Sikit lagi nak habis ni. Haram takhir sembahyang kerana demikian itu, demikian bertolak-tolak hadas. Haram kita maknanya nak berhenti akan sembahyang tu. Nak berhenti sembahyang tu haram. Kerana apa? Kerana waktu tu sudah picik. Bahkan sembahyanglah ia seseorang hok bertolak-tolak hadas tu serta bertolak-tolak hadas. Sembahyang begitu. Kerana waktu tu sudah picik. Kalau dia berhenti juga, jadi habis waktu. Biar kalau begitu kan. Sembahyanglah ia serta bertolak-tolak hadas. Tidak makruh. Tidak makruh lagi. Hukum jadi tak makruh dah lah. Asalnya makruh. Kalau kita sembahyang, maknanya hal keadaan kita bertolak-tolak hadas. Tapi ketika ni tak makruh dah hukum. Tak makruh dah kerana apa? Kerana waktu sudah picik dah. Waktu sudah picik. Kerana apa kata tak makruh ni? Kerana memeliharakan hormat waktu. Kerana kita nak jaga biar sembahyang kita ni berada dalam waktu tersebut. Maka tak jadi makruh dah. Tetapi tempat kata haram itu, yakni tempat dengan makna masalah. Tetapi masalah kata haram itu, haram mana? Haram maknanya kita mutuh sembahyang. Tetapi masalah hak kita kata haram itu jika tidak takut mudarat dirinya. Kalau kita tahan tu, dia kata tak ada haram ni, maka jika picik waktu, haram takhir sembahyang kerana demikian itu, demikian nak berok dan juga nak kecing itu bertolak-tolak hadas tu. Tu masalah tu. Tetapi tempat kata haram itu, masalah kata haram tu, maknanya kita mutuh dia, walaupun picik waktu, jika tidak takut mudarat diri dia. Pula kalau tak takut mudarat diri kita dengan sebab kita tahan tu, dan jika takut mudarat dengan menahan demikian itu, demikian nak berok, nak kecing, bertolak-tolak hadas. Kalau kita mari perasaan takut jadi mudarat pada diri kita dengan sebab tu, jawabnya hendaklah selesai ia. Yakni wajiblah selesai ia. Wajib dia kena sudah ia seseorang. Wajiblah ia selesai. Wajiblah selesai ia nak kecing, nak berok tu. Rujuk situ. Hendaklah selesai ia, yakni wajiblah selesai ia berok ataupun ia kecing tu. Tak kena rujuk seseorang. Wajiblah selesai ia seseorang akan dirinya. Gitu, rujuk seseorang. Dan jika takut mudarat dengan menahan demikian itu, demikian bertolak-tolak hadas tu. Kalaulah takut mudarat,
wajiblah, hendaklah selesai ia seseorang akan diri seseorang, yakni berok dan kencing tadi. Dia kena berok, dia kena kencing dulu. Kerana apa? Kerana takut jadi mudarat. Jadi tak haram dah lah. Jadi tak haram. Royah kata hendaklah selesai ia akan dirinya tu jika takut keluar waktu sekalipun. Sekalipun kita takut keluar daripada waktu, tak apa. Qada gi lepas daripada tu. Kerana apa? Kerana kita ni duduk tahan bertolak-tolak hadah sehingga-hingganya takut jadi mudarat kepada diri kita dengan sebab kita tahan. Biarlah maknanya waktu tu keluar sekalipun. Qada lepas nanti tu. Jadi maknanya boleh. Tak ada apa-apa maknanya. Tapi sekiranya saja-saja hak tu haram, ataupun bertolak-tolak hadah, tapi bertolak-tolak hadah tu sekira-kira tak jadi mudarat pada diri kita. Sikit-sikit je mari nak berasa kecing tu, mari nak berasa berok tu, tapi tak bawa pada mudarat, boleh. Hak tu haram. Hak tu haram semati. Adapun hak ni takut mudarat. Jadi kalau takut mudarat, wajib kita selesaikan hak diri kita bertolak-tolak hadah ni, walau keluar waktu sekali pun. Habis itu. Ke-8 daripada segala uzur jamaah. Ke-8 tak ada pakaian. Tak ada pakaian, sama ada tak ada pakaian langsung. Uzur jamaah juga. Ke-8 tak ada pakaian. Pakaian mana yang tak ada ni? Pakaian yang layak. Itu sifat bagi pakaian. Pakaian yang layak dengan dia, dengan seseorang. Pakaian hok layak dengan dia tu tak ada. Tu uzur jemaah juga. Sama ada maknanya tak ada pakaian, pakaian langsung memang tak ada. Kalau pergi lanjek, tu maknanya uzur jemaah tu. Ataupun maknanya ada pakaian, tapi pakaian tu tak layak dengan dia. Umpama kalau dia tu jenis orang duk buat tumpuan pada dia, orang buat contoh pada dia, baju ada, baju pagoda je misalnya, baju ada buruk misalnya, baju ada piyah pula tak ada misalnya. Dia ni uzur jamaah kerana tak layak dengan dia. Dia tu orang buat tumpuan pada dia. Dia tu ustaz misalnya, dia tu tok guru misalnya, dia tu alim ulama misalnya. Kalau pergi dengan kepala dogo, kalau pergi dengan tak pakai serban, kalau pergi dengan tak pakai yang menutup di atas kepala, jadi jatuh diri dia tu. Jatuh maknanya muruah dia. Jatuh maknanya dia orang panggil apa dalam bahasa orang putih tu, tak kira lah gapo pun, maknanya akan jatuh martabat dia, tak sesuai, tak song dengan martabat dia tu, dengan sebagai seorang alim ulama tu. Maka ketika tu uzur jemaah dia, uzur juga jemaah pada dia tadi. Tu yang ke-8, tak ada pakaian yang layak dengan dia, dengan seseorang tadi. Dan jika mendapat ia seseorang tu akan menutup aurat, yakni pakaian yang menutup aurat sekalipun, walaupun ada baju di dia hok tutup aurat tu, tapi piyahnya tak ada misalnya. Kalau dia sembahyang cukup ya. Kalau dia sembahyang maknanya tutup aurat tadi, kerana aurat laki-laki tu tak luah mana, di antara pusat dan lutut saja. Maknanya tutup lutut, tutup pusat, maknanya tak nampak dah bahagian, maknanya aurat kita tu, cukuplah. Pakai baju misalnya, tapi tak ada piyah misalnya, pun begitu uzur jamaah juga bagi orang yang tersebut tadi. Uzur jamaah. Apatah lagi baju bola, pakai baju bola pergi masjid misalnya, tu tak kena pakaian tu. Tak kena seragam, tak kena seragam. Cuma orang tak kata gila je, tak kata gila, tapi tak kena tu kalau kira-kira. Dari segi adat lah bercakap ni, dari segi adat sah tu sah dari segi adat. Jadi misalnya seseorang tu dianya pekebun, gi bendang, gi di sawah padi, bajak misalnya, tapi pakai baju kuk, pakai nektar,
Tu esok orang tanya tu, dia ni jadi bila ni? Turun bendang, pergi sawah padi, pergi cabut mucuk misalnya. Tapi pakai baju kok dia, spek mata hitam. Heran aku dia ni. Kau baru keluar daripada wak ni. Misal gitulah bandingannya. Tu dari segi adat ya, dari segi adat. Tu pakai comel. Kesembilan daripada segala uzur jamu'ah. Kesembilan meninggal dengan kawan. Meninggal dengan makna tertinggal. Kesembilan daripada segala uzur jamaah. Meninggal dengan kawan, yakni tertinggal dengan kawan. Terputus dengan kawan. Terputus dengan kawan, tertinggal dengan kawan. Sekiranya seseorang tadi tu hadir jamaah. Kalau dia hadir jamaah, tinggal dia dengan kawan dia. Nisbah bagi siapa ni? Nisbah mereka, yakni nisbah bagi mereka yang hendak musafir. Tapi musafir mana? Syarat musafir yang harus. Musafir harus tapi kalau musafir haram, hak tu di jamak qasad tu pun tak boleh dah. Musafir yang haram, umpamanya musafir nak pergi tengok bola, tu musafir tu. Perjalanannya nak tengok bola final misalnya. Bola tu harus diri aurat tu. Diri aurat kita nak pergi tengok tu. Tu maknanya haram tu. Melainkan mata dia tu hebat. Mata dia tu kalau syuting, tak syuting di bola saja. Boleh syuting di bola saja, bukan syuting di pohon orang, bukan syuting di lutut orang. Tu harulah dia tengoknya. Tapi kalau mata kita tu tak pandai sampai sebegitu rupa, tengok aurat ni haram. Tiba-tiba kita nak pergi musafir, nak pergi tengok bola. Tu musafir kita tu musafir yang bukan harus, tak harus tu. Dah begitu, nak kosa, nak jamu apa semua tu, kalau kira-kira kat nampak kita duk semayang, jamu, semayang, kosa, nak musafir, tapi musafir nak tengok bola, berjuruh tu gak dia semayang, berhenti apa semua. Padahal musafir dia tu musafir yang tidak diperkenankan pada syarak tu. Hak boleh jamak kosa ni musafir yang harus. Musafir hak harus. Kena jaga tu. Nak tengok juga mayang taman, mayang seperti orang ramai-ramai tu. Kesembilan, tertinggal dia dengan kawan sekiranya dia hadir jemaah. Dia takut tinggal dengan kawan dia sekira dia pergi jemaah. Nisbah bagi siapa ni? Uzur jemaah bagi tertinggal dengan kawan ni sekira dia hadir jemaah. Nisbah bagi mereka yang hendak musafir yang harus. Dan jika sentosa musafir seorang diri pada pihak hartanya harta seseorang dan nyawanya nyawa seseorang sekalipun kalaulah dia sembahyang seorang diri pun, kalau dia hadir jemaah tu, maknanya tinggallah dengan kawan-kawan dia. Misalnya dia nak bertolak daripada Kota Baru ke Kelantan, Kota Baru ke Kuala Lumpur tu 5 buah butir kereta, ataupun konvoi dengan mutu misalnya. Konvoi tak kira lah, dengan kawan-kawan dia pergi ni, 5 orang misalnya nak pergi musafir. Tiba-tiba kalau dia ni pergi jemaah, bunyi azan dia pun nak pergi jemaah. Kalau dia pergi, dia akan tertinggal dengan kawan-kawan dia yang lain. Jadi walaupun kalau dia musafir seorang diri, biarlah kawan dia pergi ni pun, kalau dia sentosa maknanya selamat. Musafir dia seorang diri pada pihak harta dia, nyawa dia, maknanya sekalipun tak ada apa-apa ni, kalau dia pergi seorang pun begitu, uzur jemaah juga di dia. Uzur jemaah juga. Tapi kalau dia maknanya pergi juga jemaah, pahala besar lah. Cuma nak katanya dia ni uzur. Apa makna uzur? Tadi kalau atas pendapat kata fardu, maknanya tak haram. Kalau pendapat kata maknanya sunat jemaah ni, maka tak makruh dia. Tu uzur dengan makna tu. Kalau dia pergi juga, pahala besar lah. Maknanya begitu. Kalaulah dia maknanya tak pergi pun, tak apa. Walaupun dia rasa selamat,
Seorang diri dia musafir, nisbah pada harta dia tak akan jadi apa-apa. Nisbah pada nyawa dia, kalau dia seorang diri pun tak jadi apa-apa. Pun begitu di dia tadi uzur jemaah dah. Syarak beri kelonggaran dah kepada dia tadi. Kerana apa tu? Ilak kata takut tertinggal dengan kawan tu kerana masyaqqah keliaran seseorang manakala dia musafir. Kerana masyaqqah maknanya kerana susah, kerana tak sedap, masyaqqah kerana kesusahan keliaran ni dengan makna rasa liar, rasa kesik, ataupun rasa tak sedap. Musafir seorang diri ni tak boleh nak buat ke, kalau konvoi pula tak boleh nak berlumba, misal. Tu rasa puas lah, duduk atas jalan raya seorang diri ni, musafir jauh-jauh ni, rasa puas, rasa tak sedap. Tu kerana masyaqqah keliarannya. Kerana tu uzur jemaah bagi seseorang yang musafir. Uzur jemaah bukan uzur sembahyang, uzur jamaah. Jaga molek uzur jamaah. Nama uzur sembahyang. Sembahyang tak uzur, jemaah tu uzur tu. Kesepuluh daripada segala uzur jemaah. Kesepuluhnya takut daripada orang zalim. Takut daripada orang zalim, bimbang daripada orang zalim. Orang zalim ni dia akan buat apa kepada kita tu? Apa ni buat zalim atas maksum. Ni di antara uzur jemaah juga ni. Yang kesepuluhnya kita takut daripada orang zalim. Orang zalim ni dia akan buat zalimnya atas maksum. Apa maksum? Dia buat zalim atas maksum ni, yakni nak tafsir maksum tu, benda yang kena pelihara. Tu panggil maksum. Benda, tiap-tiap benda yang kena, yang wajib. Yang kena dengan makna yang wajib. Benda yang wajib pelihara, benda hak wajib kita kena jaga. Hak syarak kata benda ni kita kena jaga dia. Lalu tu kita bimbang seseorang akan buat zalim terhadap benda hak wajib kita kena jaga ni. Salah satu daripada perkara yang uzur jemaah. Apa dia? Bayan pada kata benda yang wajib kita kena pelihara. Daripada kemaluan. Kemaluan bukan dengan makna kemaluan hak pak doga tu, hak kecil sekali tu. Tapi walaupun kecil sekali manfaatnya besar. Gitu. Bukan hak tu kemaluan sini, kalau hak tu pun boleh masuk juga tu, tapi kemaluan di sini ni hak terjemuh daripada muruah. Kemaluan dengan makna keaiban, maruah, kehormatan, kemaluan dengan makna tu. Hak wajib kita jaganya daripada kemaluan, daripada kehormatan, maruah ataupun keaiban. Maknanya kalau kita pergi jemaah, orang akan kata pada kita, orang akan caci kita, orang akan kata kita ni misalnya, dia ni dulu jahat ni, contohnya. Ada orang akan kata begitu di kita. Kita takut orang kata begitu di kita. Uzur jemaah. Uzur jemaah bagi orang tadi. Kerana apa? Kerana agama kita suruh kita jaga muruah kita, keaiban kita. Dah orang nak caci kita ni, kalau kita pergi sekiranya, ketika tu uzurlah bagi kita tadi untuk hadir berjemaah. Untuk kita hadir jemaah. Dan nyawa benda yang kena wajib kita pelihara juga. Nyawa kita, diri kita ni, nyawa sini ni maknanya sama ada nyawa kita sendiri ataupun nyawa orang lain, tak kira. Walaupun nyawa tu bukan ahli keluarga kita sekalipun, asalkan nyawa tu nyawa orang Islam, maknanya kalau kita hadir jemaah, maknanya akan ada seseorang yang jahat, maknanya akan nak bunuh ke, ataupun nak gocoh ke,
nak sepak ke keluarga kita ataupun nyawa jiran kita. Ada orang duduk nak pada jiran kita. Tapi kalau kita ada, selamat sikit jiran kita tadi. Kalau kita ada ahli keluarga kita duduk dengan kita tu, ada orang duk cari ni, selamat sikit kalau kita ada. Ketika tu kita tak pergi jemaah tu, maknanya uzur. Kita tak pergi jemaah tu tak berdosa atas kata wajib, tak makruh atas kata sunat tadi. Kerana apa? Nak jaga nyawa. Apa tu nyawa kita? Nyawa orang lain sekalipun, asalkan nyawa orang Islam, maknanya kita tadi tu setengah daripada yang diuzurkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir jemaah. Nisbah syaraknya. Tu nyawa tu jaga, kena jaga juga. Dan harta, itu setengah daripada benda yang wajib kita pelihara. Kalau kita ada, selamat sikit maknanya. Orang tak curi, orang takut pada kita, orang segan pada kita misalnya. Ataupun harta tu, harta bukan milik kita sekalipun, harta jiran kita kalau kita ada, maknanya selamat sikit. Ataupun orang tu, jiran kita tu pesan pada kita, tengoklah rumah aku ni, takut-takutnya mari curi misalnya, dia nak balik jauh misalnya. Kalau kita ada dah amanah orang begitu, dah kalau kita ada di rumah, selamat sikit rumah tadi. Kita tadi tu uzur jamaah, uzur jamaah kita, walaupun bukan harta kita sekalipun. Itu panggil atas, itu dia panggil maksum. Maksum ni tiap-tiap benda yang wajib kita kena pelihara. Keluarlah kafir harbi. Keluarlah dengan makna tak termasuk dalam kata maksum. Maksum ni benda yang wajib kita kena pelihara. Keluarlah tak termasuk dalam kata benda yang wajib kita pelihara ni kafir harbi. Orang kafir yang wajib kita perangi. Dan murtad. Orang Islam dah tiba-tiba murtad dianya. Dan yang meninggalkan sembahyang, dan orang-orang hok tinggal sembahyang, dan yang zina, yang muhsan, dan orang hok berzina. Tapi zina mana? Zina yang muhsan. Zina yang muhsan ni zina orang hok berzina. Hok berzina tu orang yang ada suami dah, ataupun orang hok berzina tu orang hok ada isteri dah. Kalau nisbah bagi lelaki, dia tu suami orang. Nisbah bagi perempuan, dia tu isteri orang dah. Itu panggil muhsan panggil. Hak ada suami, hak ada isteri dah, dia berzina lagi. Orang ni bukan panggil orang yang maksum. Bukan kita tu wajib kena jaga dia dak. Tadi wajib kena jaga tu, walaupun bukan nyawa kita, walaupun bukan harta kita. Tiba-tiba tak termasuk orang kafir harbi, tak termasuk orang murtad, tak termasuk orang yang meninggal sembahyang. Orang tinggal sembahyang ni pun hina juga. Syarak tak ambil kira nyawa dia tu, harta dia tu syarak tak ambil kira. Dan juga orang yang berzina. Zina mana? Zina yang muhsan. Adapun zina ghairu muhsan ni hak dia tak nikah lagi, hak tidak merasai lagi jema' dengan yang halal. Hak tu dia panggil ghairu muhsan. Hak ni zina ni orang yang berzina tapi dia masih lagi tidak ada isteri, masih lagi tidak bersuami, tak berumah tangga lagi. Hak ni syarak suruh jaga nyawa dia. Adapun hak berzina, hak muhsan keji sangat. Dia ada suami dah berzina juga, dia ada isteri dah berzina juga. Hak ni keji sangat sehingga kan dalam hukumnya wajib kita bunuh dia. Pemerintah tu wajib bunuh tu. Bunuh dengan makna rejam. Kerana apa? Kerana ada suami dah, ada isteri dah. Maka syarak kita tak kisah dah dengan nyawa dia. Hina dah orang tadi ni. Nyawa dia pun tak kena jaga, tak perlu jaga dah. Orang tak semayang pun sama, orang murtad pun sama, orang kafir harbi pun sama. Tiba-tiba maknanya hak ni tak termasuk dalam kata maksum. Tak termasuk dalam kata benda yang wajib kita pelihara. Maka kita tu jiran kita orang kafir harbi misalnya, jiran kita orang murtad, jiran kita orang meninggalkan sembahyang, jiran kita orang yang berzina tadi. Maka ketika tu kita tu tak termasuk dalam kata uzur jamaah. Biagi ya dia. Syarak tak kisah dah pada dia tadi. Biar kepada dia tadi. Dan harta-harta mereka itu kafir harbi, murtad, orang yang meninggal sembahyang,
dan orang yang berzina yang muhsan tadi, harta-harta dia pun tak diambil peduli dah oleh syarak. Jadi dia ni tak dikisah dah oleh syarak kita, maka kita tadi tak uzur jemaah dengan sebab kafir harbi ni, murtad ni, orang yang meninggal sembahyang ni, dan juga orang yang berzina tapi berzina yang muhsan. Selain daripada tu, hak tu syarak kita suruh kita jaga dia. Suruh kita jaga dia. Maka takut orang zalim atas yang tersebut, atas orang yang muhsan, orang yang zina muhsan, orang yang kafir harbi, orang murtad, orang yang meninggal sembahyang tu tidak uzur. Hak ni tak uzur jemaah, tak dibilangkan kita tu tergolong daripada golongan orang yang uzur jemaah. Ke-11nya takut daripada habas. Ke-11 daripada segala uzur jemaah, takut daripada habas. Habas ni kurung tu habas. Dikurung ataupun diikat, dirantai, ditahan, tak kira lah, tu panggil habas. Segala uzur jemaahnya takut daripada habas. Takut kena kurung. Kena kurung kepada siapa? Kena ikat pada siapa? Kena tahan pada siapa? Oleh tuan hutan. Oleh tuan hutan akan orang yang berhutang. Nisbah bagi orang yang berhutang ni. Nisbah bagi orang yang berhutang, dia takut kena ikat. Kalau dia pergi jemaah, maknanya tuan hutang tu akan pegang dia. Tuan hutang tu akan meminta-minta pada dia. Tuan hutang ni akan menagih supaya dia bayar hutang. Ketika tu uzur jemaah juga orang tadi. Orang yang berhutang tadi. Kata orang yang berhutang tu maknanya uzur jemaah kait syarak. Orang hutang mana? Orang yang berhutang yang apa daripada membayar hutang. Orang hutang ni, orang yang berhutang kerana dia tu memang tidak ada duit. Kerana dia tu tak mampu nak bayar lagi. Tiba-tiba kalau dia pergi hadir jemaah, orang hak beri hutang tu akan minta pada dia. Akan duk tanya dia tadi. Ketika tu orang tadi tu uzur jemaah. Ada pun orang yang berhutang, dia mampu nak bayar, sengaja tak mahu bayar. Hak tu tak uzur jemaah. Uzur jamaah ni, orang yang berhutang dia tak mampu nak bayar. Dan kalau dia pergi jamaah, tuan hutang akan menagih hutang kepada dia. Hak ni uzur jamaah orang tersebut. Itu yang ke-11. Ke-12 daripada uzur jamaah, menunggu orang sakit. Tunggu orang sakit dengan makna mengurus orang sakit. Itu makna menunggu, mengurus. Kedua belah menunggu orang sakit, yakni mengurus orang sakit. Orang sakit mana? Orang sakit yang tak ada orang bicara orang sakit tu. Orang sakit yang mana orang sakit ni tak ada orang duk jaga dia. Tak ada orang duk jaga dia. Kita jah. Hak tu panggil kita saat ni orang yang diuzurkan pada syarak untuk hadir jemaah. Walaupun orang sakit tu kaki zina sekalipun. Kaki zina yang ghairul muhsan, ataupun orang sakit tadi tu orang yang fasik sekalipun, kita kena jaga dia. Kena jaga, sunat bagi kita jaga dia. Bukan kita berkenan kepada dia tu buat jahat, tidak. Tapi atas dasar dia tu orang Islam, atas dasar dia tu saudara kita, lalu tu sunat bagi kita untuk kita jaga dia yang sakit. Dah begitu, kita jaga dia, kita lah cara dia, suap makanan, mandi dia, urus bagian, maka kita tadi tu uzur jamaah. Uzur jamaah juga orang yang menguruskan orang sakit, tapi orang sakit yang tak ada orang cara pada dia. Royahnya walaupun tidak karabatnya karabat kita. Karabatnya karabat seseorang. Walaupun orang sakit tu
tidak korobah seseorang tadi. Walaupun orang sakit tadi tu bukan keluarga kita atau orang sakit, ni apa pada kata orang sakit yang tak ada orang bicara. Takdirnya ke-12 menunggu orang yang sakit. Orang sakit mana? Yang ada orang bicara. Ni maksud yang kedua belah. Yang kedua belah, yang pertama tadi pecahan dianya menunggu orang sakit, tak ada orang cara. Yang kedua masuk dalam kata segala uzur jemaah juga. Orang kita tunggu orang sakit, tapi orang sakit ada orang cara dah. Ada orang bicara dah, ada orang duk urus dah juga. Tetapi korobah yang sakit itu, tetapi korobahnya keluarga dia hok sakit ni yang hampir mati. Syaratnya maknanya orang ada cara pada orang sakit ni, tapi orang sakit ni walaupun ada orang hok duk jaga dia dah, walaupun ramai sekalipun, tapi saudara dia ni, tapi kerabat dia ni, keluarga dia ni, adik dia ke, apatah lagi ibu kita, apatah lagi ayah kita, apatah lagi kerabat-kerabat kita hok dekat-dekat, maknanya sepupu kita, tak kira lah keluarga kita ni, ada orang jaga dia 4-5 orang dah, tapi dia tu hampir mati. Hampir mati, yakni pada adatnya dia tu hampir mati dah. Kita tu uzur jemaah. Uzur jemaah juga. Atau tidak hampir mati, atau pada kata hampir mati tadi, maknanya orang sakit ada bicara, ada orang bicara, tetapi kerabatnya, ada keluarga dia hok sakit ni, tapi walaupun dia kerabat dia yang tidak hampir mati, dia ni tak hampir mati lagi. Tadi hak hampir mati, hak ni hak tidak hampir mati pada adat, tetapi berjinuk-jinuk orang sakit dengan seseorang yang menunggu. Walaupun dia tidak hampir mati keluarga kita ni pada adatnya, tapi dia tu memang suka kepada kita kalau kita jaga dia. Tetapi dia ni dia tu memang kalau kita tak ada, dia akan tertanya-tanya, mana awang tu? Mana mak-mak tu? Mana Ali tu? Tak mari ke hari ni? Tu dia panggil orang sakit tu berjinuk-jinuk dengan dia. Orang sakit tu suka pada dia, jaga dia. Maka itu orang tu uzur jemaah juga. Walaupun tidak hampir mati lagi dia, cuma dia sakit. Tapi kalau kita ada jaga dia, dia suka, dia senang. Kalau kita tak ada, dia tertanya-tanya. Kita tadi tu masuk dalam golongan orang yang uzur jemaah. Tak hadir jemaah, tak haram, tak hadir jemaah, tak makruh. Ke-13, mengerasi mengatuk. Mengatuk yang tersangat, makna dia mengerasi dengan makna tersangat mengatuk. Ni segala uzur jemaah juga ni. Tidak semata-mata mengatuk, yakni tidak uzur jemaah semata-mata mengatuk. Kalau mengatuk hak boleh kalau mengatuk sikit-sikit, bobo mengatuk orang panggil, yang tu tak uzur jemaah. Hak uzur jemaah ni hak tersangat mengatuk. Kita tahulah diri kita mengatuk sangat setara mana, bobo mengatuk setara mana. Kalau bobo mengatuk, kalau mengatuk yang tidak tersangat, hak tu tidak uzur jemaah. Kalau tak gi, makruh kita atas kata sunnah. Kalau tak gi, haram kita atas kata wajib, misalnya. Tapi kalau tersangat mengatuk, hak tu uzur jemaah. Ke-14, bersangatan lapar. Bersangatan lapar di hadapan makanan. Makanan duk hidang dah, kita pun sangat lapar, uzur jemaah. Masuk dalam kata hak ni juga, maknanya makanan tak ada lagi di depan kita, tapi kita tu tersangat ingin kepada makanan. Lapar sangat ni. Lapar sangat kita ni. Walaupun makanan tak ada depan kita sekalipun, kita ingin kepada makan. Tu pun uzur jemaah juga. Kerana apa? Kerana kita gi jemaah, sembahyang kita tu tak khusyuk. Sembahyang kita tak khusyuk. Bersangatan lapar di hadapan makanan, maka memakan ia seseorang. Dah kata kita tu lapar sangat ke?
maka memakan ia seseorang yang sangat lapar tadi beberapa suap makanan bagi memecahkan lapar sangat. Ada begitu gak, makanlah beberapa suap makanan supaya kita tu hak lapar kita tadi tu maknanya jadi pecah, jadi tak lapar dah. Bukan dengan makna siapa kenyang, tidak, bukan dengan makna begitu sehingga kenyang buta. Kalau begitu, kalau kenyang buta tu takut-takutnya waktu kita rokok jeluak pula, dah kenyang buta. Hak ni dak, sekadar kita tak lapar. Sekadar kita perut kita tu rasa tak lapar dah. Kau dah tu kita semayang, kita maknanya kita makan sekadar tadi. Samalah ni hukum waktu kita puasa. Nak dekat Ramadan ni, ada orang maknanya makan kurma dulu baru pergi jemaah. Ada orang tu pula maknanya makan dulu baru pergi semayang. Hak mana afdal? Tengok. Kalaulah seseorang tu maknanya kalau dia qada makan kurma saja dengan minum air, dia menghilang maknanya lapar dia. Boleh memecahkan lapar dia, maka dia semayang di awal waktu tu afdal bagi dia. Ada pun bagi orang tu kalau dia qada buah kurma minum air masuk ni, tak eleh lapar dia ni. Tak boleh nak memecahkan lapar dia. Maka ketika tu afdal dia buka dengan nasi dulu. Bahan dululah. Apa dia ada tu, lai cikang tak lai cikang, tak kira. Makan dulu sampai dia kenyang sehingga memecahkan lapar, barulah dia sembahyang. Tengok keadaan tu. Ke-15 daripada uzur jemaah, bersangatan dahaga. Sama juga dahaga lik-lik ni, musim panas misalnya bersangatan dahaga di hadapan makanan. Begitu jugalah walaupun makanan tak ada minuman tidak ada di hadapan kita. Minuman tak ada tapi kita sangat ingin pada air, pun masuk dalam kata uzur jemaah. Ke-16 daripada uzur jemaah, orang yang buta. Buta yakni orang yang buta. Sekira-kira orang buta ni uzur jemaah, tak ada orang yang memimpin akan yang buta itu. Orang tu dia tu buta, ini nisbah bagi orang buta lah, uzur jemaah bagi dia ni. Maka orang buta mana? Sekira tak ada orang memimpin akan yang buta itu. Kalau tak ada orang pimpin dia, pimpin tu pula, tak ada orang pimpin tu pula dengan upahan yang patut. Tak ada orang pimpin dia dengan upahan yang patut. Dengan maknanya orang buta ni hak uzur jemaah ni, sekira tak ada orang pimpin, satu. Yang keduanya uzur jemaah juga ada orang pimpin, tapi orang pimpin ni nak upah. Upah tu pula upah yang tak patut, upah yang tak munasabah. Kalau kira-kiranya upah dia setara ni bawa orang buta pergi sembahyang jemaah, hadir jemaah misalnya, orang ambil RM5 je. Tiba-tiba seseorang hak nak pimpin ni dia minta RM6, RM5.50. Itu dia panggil upahan yang tidak patut. Uzur jemaah orang buta tadi. Uzur jemaah sebab ada, walaupun ada orang nak pimpin dia, tapi dia minta upah yang tak patut. Walau orang buta tak dipitih banyak, dia mampu nak bayar kalau kira-kiranya, tapi upah tak patut tu orang minta tu. Uzur jemaah di dia. Kalau dia upah juga, pahala besar lah. Ni uzur jemaah, nak ceritanya uzur jemaah orang tersebut. Tu upah yang tak patut. Dan jika pandai ia yang buta tu berjalan dengan tungkak sekalipun, apa sekalipun, uzur juga, yakni uzur jemaah juga. Walaupun maknanya ada orang nak, tak ada orang nak pimpin dia, tapi dia pandai nak berjalan dengan bertukak. Dia nak berjalan dengan bertukak tu, dia boleh akan sampai pada tempat hadir jemaah tu. Walaupun begitu, tidak ada orang yang pimpin dia, ataupun sebab ada orang pimpin dia, tapi nak upah yang tak munasabah. Sekalipun dia tu pandai untuk berjalan dengan bertukak, uzur juga. Uzur juga bagi orang yang buta tadi.
Kerana apa kata uzur juga, walaupun dia pandai untuk bertongkat sekalipun, sebab terkadang bertemu bumi tu rendah. Kerana kadang-kadang bumi tu ada tinggi, kadang-kadang bumi tu ada rendah. Maknanya tanah tu tak rata. Dah begitu maka tiada sempurna dengan tongkat. Tak cukup, tak memada dengan ada tongkat tadi. Bebas-bebas pun ada tongkat tadi, kih tanah tu ada tinggi, ada rendah. Maka boleh bawa pada dia tu rebah juga. Syarat nak jaga nyawa dia tadi. Nak jaga dia tadi tu. Maka uzur jemaah bagi orang yang buta ini. Ke-17 daripada segala uzur jemaah, memakan yang busuk, yakni memakan makanan yang busuk. Ni pun uzur jemaah juga. Mana? Misalnya makan makanan yang busuk seperti bawang merah, comelnya ada dan bawang putih gitu. Atau comel bawang merah atau bawang putih. Itu seperti masuk dalam kata memakan makanan yang busuk, bawang merah atau bawang putih, dan lainnya lain daripada makanan-makanan yang busuk. Akiyah lah, durian ke, peta ke, budu ke, apa lagi benda-benda hok busuk. Itu uzur jemaah juga. Uzur jemaah. Tu bawang merah tu, bawang putih, apatah lagi kalau maknanya isap rokok. Tu kok deh. Bang mulut tu sekilo bang dah. Jebaknya lagi. Tu uzur jemaah di dia. Mentah atau masak. Ni apa ni? Sedap deh kena kau orang isap rokok ke. Uzur jemaah sama dia. Tak kira gitu. Dia tak kira gitu tu. Tak kira kena rosok gigi apa semua. Mentah atau masak. Ni dia apa dia panggil takmin. Takmin. Maknanya sama ada makanan bawang merah, bawang putih tu mentah atau masak. Tak kira lah, makan saja-saja begitu mentah ke ataupun masak. Hak masak ni maknanya hak setelah dimasak, atau masak dengan makna hak setelah dimasak. Tapi hak setelah dimasak ni ada syarat sikit, yang tinggal bau yang menyakiti. Masak dah, kalau kira-kira gak hilanglah bau sebab masak ni, tiba-tiba masih ada lagi bau dia tu. Kalau kita makan bawang merah, bawang putih yang setelah masak ni bau lagi, tu uzur jemaah juga. Uzur jemaah juga. Dan seumpama demikian makan makanan yang busuk uzur jemaah ni, ialah mereka yang adalah di badan mereka itu, atau kain mereka itu ada apa? Ada bau yang keji. Seumpama tu jugalah, di seseorang hok di badan dia ataupun di kain dia ada bau hok keji. Mana? Seperti dianya, contoh dianya seperti busuk ketiak. Ketiak tu bukan ketik tu, ketiak. Kena tambah bagi, kena buh bagi. Biarlah kita jawi pun buh bagi. Takut baca ketik. Ketik tahulah ketik apa ni. Seperti busuk ketiak. Tu dia tu jenis tiak dia busuk. Kadang-kadang tu orang dia tak perasan diri dia sendiri tiak busuk. Padahal tiak dia padahal. Kalau kira-kira gak hidung tu dekat dengan dia tu tapi tak bang orang ni. Pelik sungguh orang ni. Pelik. Tu busuk tiak dia ni, gi hadir juga jemaah. Tu dia maknanya mengganggu ketenteraman orang nak khusyuk sembahyang tu. Haram tu tika tu. Seperti busuk ketiak, ni uzur jemaah ni orang ni. Atau busuk mulut. Busuk mulut pun maknanya uzur jemaah juga. Kena makan coklat hek lah dia ni. Kena makan coklat hek ke, ikutlah. Tu. Nak suruh bang sedap tu. Atau busuk mulut. Kait syarat pada kata busuk tiak, busuk mulut ni yang payah hilang. Tapi kalau busuk tiak, pakai deodoran, beres tak ada apa-apa, tu tak uzur jemaah. Ataupun dengan dia mandi pun tak ada apa-apa, tak uzur jemaah.
ataupun mulut tadi kalau dia spray sikit lah tu kan, hilang lalu bau, tak ada tak uzur jemaah tu. Ni hak uzur jemaah busuk tiok misalnya, busuk mulut misalnya, kait yang payah hilang. Hak payah hilang. Hak payah nak hilangkan dia baru uzur jemaah. Dan pekerjaan yang keji. Ni atas pada kata atas pada kata mana ni? Atas pada kata adalah di badannya atau kainnya bau keji. Dan seumpama demikian itu, demikian makan makanan yang busuk uzur jemaah juga, ialah bagi mereka yang adalah pekerjaan yang keji. Jenis kerja dia tu pekerjaan hak keji. Hak keji di sini bukan dengan makna keji pada syarak kerja dia tu, tapi pekerjaan yang keji dengan makna pekerjaan dia tu dia duduk berguluman dengan perkara-perkara yang boleh bawa pada busuk dia tu. Misalnya seperti dia tu kerja, dia tu kerja dianya, misalnya apa dia panggil ni, jual ayam. Bila jual ayam, kena siam ayam apa semua, kena kerak ayam semua apa semua tu, tu lekat busuk-busuk tu. Bila begitu orang ni kerja jenis begini ni, dia akan terlekat busuk-busuk apa semua tu, ketika tu uzur jemaah di dia. Kerana kerja dia gitu dah. Maka begitu dia tu uzur jemaah. Tu pekerjaan yang keji tu maksud dia. Pekerjaan yang keji bukan dengan makna pekerjaan tu diri, pekerjaan tu pekerjaan yang tak halal, bukan. Keji di sini dengan nisbah bau tu. Lekat bau di seseorang dengan sebab pekerjaan tersebut. Dia tu uzur jemaah juga. Dan adalah demikian itu, demikian kata pekerjaan yang keji tu uzur jemaah. Dan adalah demikian itu, demikian uzur tu. Dan adalah demikian itu uzur, gitu baca. Dan adalah demikian itu uzur, sekiranya payah hilang dengan basuh atau dengan ubat. Sekiranya dia kerja tadi, kalau dia pergi basuh baju pun, ataupun kalau dia pergi comot ubat-ubat apa sekalipun di tubuh dia nak suruh bau sedap, pakai pewangi ke misalnya, pun tak hilang juga. Ketika tu dia tu uzur jemaah. Maka jika mudah nak menghilangkan dengan basuh ataupun dengan berubat, tidak uzur orang tadi. Orang hok bekerja tadi, bekerja pekerjaan hok bau dia tu keji akan terlekat di dia tu. Kalau boleh basuh, kalau boleh pergi berubat bau tadi, boleh pakai dia minyak wangi dan sebagainya, jadi hilang bau hok terlekat di dia, ketika tu tidak uzur jemaah. Tak uzur jemaah. Ke-18 daripada segala, maknanya uzur jemaah. Segala uzur jemaah. Ke-18, ada mereka yang menyakiti pada jalan. Ada orang nak menyakiti kita. Menyakiti sama ada dengan perbuatan ataupun dengan lidah. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan lidah. Ada mereka yang menyakiti pada jalan. Bagaimana dia menyakitinya? Contoh dia dengan maki. Ada orang nak kata kita ni, ada orang nak cemuhi kita ni, tu maki kita tu, uzur jemaah kita tadi. Dan yang lainnya, lain daripada maki, tak kira lah dengan perbuatan nak tenjar kita, nak terajang kita, nak tumbuk kita, nak cekik kita, tak kira lah. Tu panggil uzur jemaah. Dan tiada mudah hendak menolak akan dia, akan mereka yang menyakiti. Yang ni wawul ha. Pada ha kita tu pula tiada mudah, tak mampu hendak menolak akan dia, akan mereka yang nak menyakiti kita. Kita tu tak pandai nak bersilat umpamanya. Tak reti taekwondo. Tak boleh. Maka uzur jemaah di kita tadi. Ke-19 daripada segala uzur jemaah, memanjang imam lebih daripada yang disyarakkan. Imam tu jenis baca panjang. Jenis baca panjang tu pula hok bukan daripada hok syarak suruh. Maknanya
Imam tadi tu jenis dia memang jenis baca panjang sehingga kita tu memang jadi tak khusyuk. Itu maksud memanjang imam lebih daripada yang disyarakkan. Jenis imam tu baca terlalu panjang. Hak sepatut yang disyarakkan Nabi suruh, maknanya qada-qadalah imam tadi. Kalau kita imam tu tengok makmum kita tu, biar kita tu jadi orang yang pertengahan, tak terlalu panjang, tak terlalu maknanya ringkas sangat. Duduk tengah-tengah. Tiba-tiba imam ni terlebih panjang daripada yang disyarakkan. Pun begitu uzur jemaah juga kalau kita pergi. Dan meninggal imam akan sunat yang dimaksudkan. Jenis imam tu tak baca tahiyat awal, senantiasa sujud sahwi sama kalau dengan dia. Misal tu dia tu meninggal sunat yang dimaksudkan. Apa lagi sunat yang dimaksudkan? Tak baca tasbih ketika mana rukuk. Jenis tak baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la ketika mana sujud, subhana rabbiyal azim ketika mana rukuk. Jenis tak baca. Pun uzur jemaah juga. Dan lainnya, lain daripada maknanya lain daripada, dan lainnya lain daripada mana ni? Dan lainnya lain daripada meninggal imam akan sunat yang dimaksudkan. Apa dia? Seperti keadaan imam tu terlalu cepat sangat bacaan dia. Tu masuk dalam kata tu juga tu. Banyak lagi lah. Seperti imam, buat contoh satu. Seperti imam tu terlalu cepat sangat. Tadi terlalu lambat. Hak ni pula imam tu pula terlalu cepat juga. Terlalu cepat sangat pun begitu. Uzur jemaah juga. Kita nak ikut dia tak ni? Dan habis itu, dan segala uzur jamaah ini, habis dah tu. 19 dalam kitab kita ni, banyak lagi. Cuma setengahnya disebut oleh pengarang kitanya 19 dalam kitab kita ni. Dan segala uzur jamaah ini ialah uzur Jumaat juga. Ialah uzur Jumaat pula dengan makna juga. Hak kita mengaji 19 ni, segala uzur jamaah ni ialah uzur Jumaat juga. Termasuklah uzur Jumaat. Kita mengaji 19 ni uzur jemaah termasuk juga uzur Jumaat. Uzur bagi seseorang tu untuk sembahyang Jumaat. Cuma ada beza sikit. Uzur jemaah kita mengaji 19 dengan uzur Jumaat, yang kata sama ni, uzur Jumaat ni dia ada lebih ketat sikit. Dia ada ketat sikit. Tu kena tengok dalam kitab besar-besar lah. Dia sama, poinnya sama, tapi ada ketat sikit. Ada syarat-syarat yang lebih daripada hak kita mengaji sekarang. Tapi dia sama. Habis itu, jaga-jaga, tambihun, jaga-jaga. Ini segala uzur ni, hak kita mengaji ni, menegah ia uzur ni akan makruh. Hak kita mengaji segala uzur disebut semua tu menegah ia uzur. Kalau ada salah satu maknanya daripada segala keuzuran tadi, akan menegah, akan makruh. Jadi tak makruh lah. Akan makruh tinggal jamaah. Jadi tak makruh kita meninggalkan jamaah. Kata tak makruh kita meninggal jamaah sekira ada segala uzur tadi di kita, atas qaul hak kata sunat jamaah. Atas qaul kata jamaah tu sunat, maka kita ada uzur-uzur di kita, maka tak jadi makruh kita tadi. Tak gitu. Tempatnya itu tempat kata tak makruh kalau ada uzur ni. Tempat dengan makna masalahnya. Masalah kata tak makruh kalau ada uzur ni. Atas kau kata sunat jamaah, kalau kita ada uzur, maknanya tak makruh kita tak pergi. Apabila tidak dapat berdiri jamaah pada rumahnya, pula kata tak makruh kita tak pergi tu. Hak atas kata sunat jemaah, tiba-tiba ada perkara-perkara yang uzur jemaah di kita. Hak kita mengaji 19 tadi tu, ada di kita di antaranya.
kata kita tu jadi tak makruh hukum sekiranya kita tidak dapat berdiri jemaah pada rumah kita. Kalau kita tak dapat melakukan, berdiri dengan makna melakukan jemaah pada rumah kita, pada rumah orang hak uzur tadi, kalau kita tak mampu, tak boleh nak buat jemaah, baru jadi gugur makruh tadi. Dan jika dapat, yakni jika dapat kita melakukan jemaah di rumah kita, nescaya tiada gugur tuntutannya, tuntutan jemaah tu. Jadi tetap jadi makruh juga kalau kita tak buat. Kerana apa? Kita boleh nak jemaah rumah, isteri pun ada, anak-anak pun ada. Kira-kira begitu nak jemaah tu boleh tu. Tiba-tiba tak buat juga. Jadi makruh juga kita. Atas kau hak kata sunat tadi. Dan menegah ia, ni jaga-jaga atas pada kata menegah ia akan makruh atas itu tu. Jaga-jaga kalau susu semula agak. Jaga-jaga ini segala uzur ni, menegah ia uzur itu akan dosanya dosa seseorang. Kata menegah akan dosa ni atas kau kata wajib jemaah. Kalau ada terlekat di kita uzur tu tak berdosalah kita. Atas kau kata ulama wajib jemaah ni. Dan tiada dapat fadilat jemaah bagi mereka yang meninggal jemaah dengan uzur. Tak dapatlah fadilat jemaah bagi kita hak meninggal jemaah dengan uzur. Tadi ada uzur kitanya, tiba-tiba kita tak pergi, tak dapatlah fadilat jemaah tu. Kata tak dapat fadilat jemaah bagi kita hak meninggalkan jemaah walaupun ada uzur di kita, sebagaimana semoleknya tambah sebagaimana supaya kita faham. Sebagaimana kata Imam Nawawi di mana? Di dalam kitab Majmu'. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Habis itu. Dan memilih oleh orang lain, yakni daripada kalangan ulama lah, selain daripada Imam Nawawi, memilih oleh orang lain daripada kalangan ulama selain daripada Imam Nawawi akan perkataan ulama mutaqaddimin, akan perkataan ulama terdahulu. Ulama terdahulu ni maknanya ulama hak sebelum daripada siapa dah sakatan dia gitu, bagi tahu Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi kalau tak silap. Imam Rafi'i tu, Imam Nawawi tu dia panggil tepat sepadan. Dia ni tepat ukuran. Hak atas daripada dia mutaqaddimin. Kalau hak bawah dia tu dia panggil mutaakhirun, dia panggil mutaakhirun. Dan memilih oleh orang yang ulama mutaakhirin, hak bawah daripada Imam Nawawi dengan Rafi'i kalau tak silap. Gitulah, tengok balik tak ingat. Dan memilih oleh orang lain daripada kalangan ulama selain daripada Imam Nawawi ni akan perkataan ulama mutaqaddimin. Apa dia katanya? Memilih oleh ulama yang lain ni daripada dapat fadilat jemaah. Dapat fadilat jemaah kalau ada kitanya di antara sebab-sebab uzur jemaah tu dapat juga fadilat jemaah. Syaratnya ada syarat sikit. Jika qasak ia seseorang akan jemaah. Kalau dia qasak memang dia nak pergi jemaah ni, tapi dah nak buat begana kerana dia uzur, dia nak pergi, tu baru dapat fadilat. Syarat jika qasak ia seorang akan jemaah. Jika tidak uzur, kalau dia tak uzur dia nak pergi ni, tapi tak ada arah kerana ada uzur dia, dapat juga fadilat jemaah. Ini kata setengah ulama. Ada khilaf situlah. Habis itu. Habislah khatam kitab pedoman sembahyang jemaah. Rasanya kita sebuti hari ni. Kata sebuti kerana nak khatam kau ni. Ni baca sendiri ataupun nak suruh kita baca sikit pun tak apa. Ada berapa lagi. Baca sikit. Ini kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Baca cepat-cepat. Ini cara-cara nak baca doa nisfu Sya'ban. Dibaca lepas sembahyang maghrib. Baca tu surah Yasin. Baca sebanyak berapa kali? 3 kali. Surah Yasin ni digelar dengan qalbu Quran, raja Quran. Ni kaifiat dia. Kaifiat nisbu Sya'ban.
Baca 3 kali. Yang pertama, bacaan kali yang pertama tu niatnya panjang umur. Panjang umur dengan maknanya panjang umur di dalam taat kepada Allah. Tu niat kali pertama bacaan Yasin yang pertama tu. Habis Yasin pertama, yang kedua pula kita baca, niat kita baca tu nak tolak bala daripada dunia dan akhirat. Bala dunia dan bala akhirat gitu. Yang ketiganya niat terkaya daripada manusia. Bacaan Yasin kali yang ketiganya niat di hati kita terkaya daripada manusia. Maknanya kita tak berhajat, hati kita ni tak berhajat pada manusia, hanya berhajatnya kepada Allah. Itu maksud dia. Dibaca Yasin tu sekali, dibaca Yasin sekali, baca doa. Dibaca Yasin sekali. Warna jadi gitu tu. Kan dibaca Yasin sekali. Dah kata tadi 3 kali. Mana mari sekali pula ni? Cuba baca balik. Dibaca Yasin sekali. Lepas tu baca doa kemudiannya. Sekali dengan makna serentak kau ramai-ramai gitu kau. Anu tu. Dibaca lepas sembahyang maghrib. Baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama niat panjang umur. Yang kedua niat tolak bala. Yang ketiga niat terkaya daripada manusia. Dibaca Yasin sekali. Niat terkaya daripada manusia, dibaca Yasin sekali. Gana? Baca doa. Anu tu kena tinggal tu situ tu. Biar dulu. Lepas tu baca doa kemudiannya. Baru baca doa. Tu baca Yasin sekali tu. Gana tu. Dibaca Yasin sekali. Yasin saja ni. Baca doa kemudiannya sekali. Begitulah hingga 3 kali. Dibaca Yasin sekali. Yang pertama baca sekali gitu. Yang kedua baca sekali. Yang ketiga baca sekali. Dibaca Yasin sekali, baca doa. Gini ni, dibaca Yasin sekali, baca doa. Dibaca Yasin sekali. Dah baca yang pertama niat panjang umur, baca sekali, lepas tu doa gitu. Baca kali yang kedua sekali, lepas tu baca doa. Baca yang kali yang ketiga, lepas tu baca doa. Tu maksud begitu tu. Baca gitu. Kemudiannya Yasin sekali. Doa di jadi belik dah weh. Dibaca Yasin sekali, baca doa, kemudiannya sekali. Begitulah hingga 3 kali. Mana tu Ini kaifiat membaca doa nisfu Syaban. Dibaca lepas sembahyang maghrib. Baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama niat panjang umur, baca kali yang pertama. Bacaan kali yang keduanya niat tolak bala. Bacaan kali yang ketiganya niat kitanya terkaya daripada manusia. Dibaca Yasin sekali, baca doa. Kemudiannya gitu tu. Dibaca Yasin sekali, kali yang pertama hok niat doa tu bacalah. Baca doa lepas tu. Gitu. Baca kali yang kedua tu pula, baca doa lepas tu. Baca kali yang ketiga, baca doa dia. Kemudiannya kemudian daripada tak lagi berasa pening dah tu. Kemudiannya sekali, begitulah hingga 3 kali. Inilah doa dia. Nanti kita tengok balik ni. Gana tu waktu tu. Baca doa dulu. Inilah doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya zal manni wala yumannu alaika ya zal jalali wal ikram ya zal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahral lajin wajaral mustajirin wa ma'manal khaifin
Allahumma in kunta katabtani. Allahumma in kunta katabtani. Kalau kita ramai dah, kalau kita baca masjid juga katabtana, tukar katabtana kalau ramai-ramai. Kalau kita seorang katabtani. Katabtana indaka fi ummil kitabi syaqiyan au mahruman au muqattaran alayya. Kalau ramai-ramai jadi alaina. Fir rizki famhu min ummil kitabi syaqawati. Kalau ramai-ramai syaqawatana. Wahirmani. Kalau ramai-ramai wahirmanana. Wahirmanana. Wa taqtira rizki. Kalau ramai-ramai jadi wa taqtira arzaqana. Wa asbitni. Kalau ramai wa asbitna indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqqu fi kitabika al munazzali ala nabiyyika al mursal yamhullahu ma yasha. Kalau nak bubuh baris ma yasha'u, bukan ma yasha'u. Baris depan. Wa yusbitu. Tu kalau baris dua tu nak baca lagu mana tu? Wa yusbitu. Bukan baris dua tu. So je, cuma baris bawah. Wa yusbitu. Wa indahu ummul kitabi ilahi. Ilahana kalau ramai-ramai. Ilahana bitajalli al-a'zami fi lailatin nisfi min syahri sya'bana al-mukarrami allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Berarti situ wa yubram. Ikshif anna. Di sini dia letak anna pula. Kalau seorang anni, kalau ramai-ramai anna. Ikshif anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam. Allahumma ja'alna min a'zami ibadika hazzan wa nasiban fi kulli shay'in qasamtahu fi hazihi al-lailah min nurin tahdi bihi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsuthu aw fadlin taqsimuhu ala ibadikal mu'minin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illa anta. Allahumma hablana qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syakiyan wa qalban saliman khashi'an dari'an. Allahumma imla qalbi. Bukan qulbi, qalbi. Kalau ramai qulubana binurika wa anwari musyahadatika wa jamalika wa kamalika wa mahabbatika wa ismatika wa ilmika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kaifiat baca surah Yasin 41 kali, iaitu kaifiat baca surah Yasin 41 kali pula. Hendaklah ada air sembahyang, kena ada air sembahyang. Kemudian baca Fatihah sekali, lepas tu baca Fatihah dan selawat salam 11 kali. Lepas tu baca selawat pada Nabi 11 kali. Selawat tu pula barang mana selawat lah. Dia kata tak kira lah selawat mana. Sekurang-kurang selawat kita baca 11 kali tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian baca ayat kursi sekali. Kemudian baca Yasin lah 41 kali. Baca Yasin 41 kali tu seorang, yakni seorang diri kah atau berjamaah. Kalau berjamaah maknanya kalau ada 40 sekali seorang. Mu sekali, aku sekali, mu sekali, aku sekali jadi 40. Tak kira lah cara dia. Nak baca seorang diri pun boleh, berjemaah pun boleh, buat ramai-ramai pun boleh juga.
Kemudian bacalah alam nashrah, kemudian baca alam tarakai, kemudian baca liila fi quraisy, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Kesemua baca tu sekali-sekali. Kemudian qul huwallah 3 kali. Kemudian qul a'udzu kedua. Kemudian qul a'udzu kedua. Apa makna kedua ni? Qul a'udzu birabbil falaq satu, qul a'udzu bi Qul huwallah satu. Ada dah tadi qul huwallah tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tu maksud qul a'udzu kedua. Baca tu sekali-sekali lah waktu tu, 2 kali tu. Kemudian baca ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim ada. Kalau dalam Yasin lain tu dia siratikal mustaqim ada ka satu lagi. Ini siratil mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi khawassil huruf wal asma'it tammah وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا wijana ila ahadin min khalqik fi umuri tak nampak tu arzaqina wa antarbita ala alsinatil mutafawwihin bil makruhi fi haqqina wa an taqrina harakatina bit tawfiq wa an taj'ala ridaka anna khairal musahibin lana wa rafiq wa an tudhifana bil jalali wal mahabah wa an tamunna alaina bi sur'atil ijabah istajibillahumma du'aana wa haqiq fika raja'ana wa adkhilna fi hizri lutfika masuni bi sirril qawlika innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhanal munaffisi an kulli madyun subhanal munaffisi an kulli mahzun subhana man amruhu bainal kafi wan nun subhana man iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya mufarrij farrij ya mufarrij ya mufarrij ya mufarrij. Ada setengah tu ya mufarrij farrij ya mufarrij farrij ya mufarrij farrij humumana ya kashifal ghummah ikshfish humumana ya kafikfana ya kafikfina min amri dunya wal akhirah ya shafish fi amradana wa amrada bukan wa amradi wa amrada wa amradal muslimin ya hayyu ya qayyum sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ini kaifiat sembahyang hajat. Barang siapa ada hajat kepada Allah ataupun kepada seseorang, hendaklah mengambil air sembahyang hendaklah dia mengambil air sembahyang, kemudian sembahyang 2 rakaat dibaca, kemudian daripada Fatihah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihahnya qul huwallahu ahad, kemudian daripada salam baca ini. Itu kaifiat cara dia. Ataupun nak baca panjang kat qul ya ayyuhal kafirun 7 kali, qul huwallahu 5 kali. Itu masing-masing kaifiat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahu rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati, kalau ramai nas'aluka mujibati rahmatika, bukan rahmatiki, rahmatika.
wa azaimal maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha. Start daripada wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Situ tu niat sila hati kita nak bergapo dia. Start daripada situ tu. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Ya arhamar rahimin, subhanallazi labisal izza wa qala bihi, subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, subhanallazi ahsa kulla shay'in bi ilmihi, subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana zil manni wal fadli, subhana zil izzi wal karami, subhana zil tawli. As'aluka, nas'aluka, kalau ramai nas'aluka bima qaidi tu, bima qaidi kalau tak silap, bima qaidil izzi min arshika wa muntaha rahmah min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatikal tamatil lati la yujawiruhunna birru wala fajirun an tusalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian meminta ia akan hajatnya yang tidak maksiat lah. Tu lepas daripada doa ni, mintalah maknanya hajat kita tu hak tidak maksiat dengan barang mana lurah cakapan nescaya mustajab ia. Lepas daripada tu kita berdoalah dalam bahasa Melayu hak kita fahamnya apa hajat kita, insya-Allah mustajab. Habis itu wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Baca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah sebelah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina bihikmatik futuhal arifin wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatil mukhbitin wa ikhlasil mukinin wa syukral sabirin wa taubatis sadiqin wa taubatis siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma nuril wajhikal ladzi mala'al arkana 'arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifatik hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.